Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah membuga solidariti konflik Palestin-Israel. Dan saya kira topik ini merupakan satu topik yang cukup penting dan sesuai sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu kita. Dan tentunya kita masih lagi ingat pada 5 April yang lalu detik hitam kembali menyelubungi bumi Palestin apabila tentera rejim Zionis Israel sekali lagi menyerang Masjid Al-Aqsa, dan ianya berlaku pada bulan Ramadan. Dan tentulah ianya mendapat reaksi yang pelbagai sebenarnya, terutama daripada negara-negara Islam sendiri yang mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Datuk Abdul Rashid Idris yang merupakan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan My Aqsa. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat tu ya? Sihat, alhamdulillah. Kami cukup gembira kerana Datuk dapat bersama dengan kami di ruang bicara ini. Oh ya, kepada penonton-penonton yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, seperti biasalah kami juga menyediakan talian sebenarnya kepada anda di 032697 9767 dan juga 032697 9768. Baiklah, mungkin sebelum kita bercakap tentang apa yang telah pun dilakukan oleh rejim Zionis Israel ini, saya juga nak tahulah tentang sedikit latar belakang tentang Yayasan My Aqsa ini, Datuk. Mungkin Datuk boleh terangkan kepada penonton-penonton yang bersama kita di ruang bicara ini. Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Tuan Syarkawi dan juga pihak Bernama yang sudi menjemput saya mewakili Yayasan My Aqsa, dan saya kira itu juga sebenarnya mewakili suara pejuang-pejuang Aqsa. Dan Yayasan My Aqsa ini, kalau kita boleh imbaskan, dia ditubuhkan sekitar tahun 2018. Dan kita ambil satu angle yang mungkin kita kira lain sikit daripada angle common NGOs, rata-rata pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan dengan Palestin dan Al-Aqsa ini. Kerana secara fokusnya kita tumpukan kepada 3 angle utama. Angle yang pertama ialah memperjuangkan perpaduan dan kesatuan. Jadi di mana saja suara dunia, siapa saja yang membawa panji-panji menentang kekejaman Zionis, maka kita kira kita perlu berdiri di atas titik yang sama. Maka kita memperjuangkan perpaduan dan kesatuan. Yang tu dulu. Pasal kalau kita nak cerita panjang tentang melawan, menentang apa saja yang dilakukan oleh rejim Zionis Yahudi ini, kalau di pihak kita sendiri berterabur, berkecamuk, maka tak ada benda yang boleh kita bawa kekuatannya. Betul. Jadi perjuangan yang dibawa oleh Yayasan My Aqsa, pertama sekali kita nak menyatu padukan suara, terutamanya daripada kalangan pejuang-pejuang Palestin yang ada di Palestin. Kalau umum mengetahui, di Palestin sana kita mungkin ada 2 pihak besar yang sepanjang zaman kita kira sentiasa ada pergeseran. Yang pertamanya daripada kalangan Fatah, atau yang kita katakan PLO, dan satu lagi adalah gerakan Hamas. Tapi oleh kerana kita menyedari selama mana benda dia akan bergeser, kerana the common isunya sama, menentang kekejaman Zionis Israel. Perjuangannya sama, membebaskan Palestin, membebaskan Al-Aqsa. Jadi Yayasan Al-Aqsa mengambil satu pendirian, kita cuba, walaupun orang kata kecil sangat kot, tapi kita cuba untuk jadi titik pertemuan yang boleh menghubungkan antara 2 pihak ini dan pihak-pihak lain yang ada di sekitarnya. Untuk yang itu, kita telah buat 2 kali KL Summit, persidangan ulama sedunia di Kuala Lumpur. Tahun lepas kita buat yang kedua. Kita bekerjasama dengan Kesatuan Ulama Sedunia
di bawah pimpinan masa tu Dr. Ahmad Raisuni, legasi daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan juga dengan coalition pembebasan Palestin yang berpusat di Jordan, dan juga lembaga ulama Palestin yang ada di Nusantara dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang kita berkoalisi, dan juga dengan terutama sekali dengan kita katakan sokongan dan dokongan yang kuat daripada PMO masa tu. Jadi itulah tunjangnya ialah untuk kita dudukkan mereka semeja, bincang tentang kesatuan bagi membebaskan Palestin. Tema yang kita buat itu sendiri yang tu. Dan untuk pertama kalinya perbincangan tentang Palestin, tentang Al-Aqsa, tentang Al-Aqsa itu sendiri khasasnya, dari sudut agama, kita bukan sekadar menghimpunkan para ulama yang berada di luar, bahkan kita panggil otoriti agama yang mentadbir Masjid Al-Aqsa duduk sekali. Dan kata wakil-wakil tersebut, termasuk yang datang, menteri wakafnya datang, senarai imam Masjid Al-Aqsa turut datang sekali menjadi tetamu kita. Dia orang kata, inilah kali pertama kami dapat duduk sekali. Kalau tidak, selalunya orang bincang tentang Aqsa, orang bincang tentang begitu dan begini, ulangan dia macam tertinggal. Jadi kita nakkan ada suara yang lain. Jadi bila kita dudukkan sekali, kita jumpakan, kalau jauh-jauh tu mungkin nampak macam tak sama, tapi bila duduk sekali, rupanya isu kita sama. Jadi sekurang-kurangnya kalau orang kata apa kejayaan untuk yang itu, kita dah berjaya dudukkan sekali, bincang sekali, suarakan benda yang sama, akhir sekali kita buat resolusi bersama. Resolusi nanti insya-Allah kita boleh bincang. Baik. Yang kedua yang kita fikirkan, Yayasan Masjid Al-Aqsa ni lain daripada yang lain, ialah kita ambil aspek perundangan. Kalau saya boleh mengulang perkataan daripada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Walid Abu Ali, dia kata Masjid Al-Aqsa merupakan satu-satunya badan yang membawa kerajaan rejim Zionis Israel ke muka pengadilan, bawa ke ICC. Yang tu ada rentetan perjuangan yang kita bawa, dan perjuangan itu bukan perjuangan bermusim, kerana kita akan bawa target dia sampai hujung sekali, pengisytiharan sebagai penjenayah perang. Dan yang ketiganya ialah yang common, yang agak asas, iaitu dari sudut pendidikan. Kita ingin mengenalkan kepada masyarakat orang Islam dengan pelbagai program education tentang Palestin itu luas, isunya banyak, tapi kita nak fokuskan satu yang agak utama, iaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi kita kalau boleh datang ke pejabat kita di Putrajaya tu, kita cuba gambarkan suasana tu macam adalah sikit-sikit macam orang pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kita siapkan juga dengan VR. VR ni bila orang pakai, dia rasa macam dia melawat Masjid Al-Aqsa tu. Dia masuk turun ke bawah, sampai, kalau nak boleh cerita sikit lah, masa kita buka booth outsaskan benda ni, ada yang masuk masjid, dia rasa macam masuk masjid, buat sujud pula kat situ. Jadi kita antara benda-benda itu yang kita fikirkan, buat masa ini kita tidak, kalau orang kata agak nama mungkin yang di sini tu kita mungkin agak belakang sikit, tapi kita ambil jalan yang lain. Perjuangan kita sama, kita menyokong semua rakan-rakan NGO, dan kita bawa untuk angle yang begini pula, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, sesuatu yang penting juga nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Datuk lah. Kita tahu bahawa ialah negara-negara Islam memang mengutuk keras apa yang telah pun berlaku di Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa seolah-olah negara-negara yang bukan Islam sendiri, negara-negara besar sendiri, seolah-olah tidak memberi perhatian yang serius sebenarnya terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ini terhadap rakyat Palestin itu secara keseluruhannya. Walaupun ialah kita membawa isu ini sehingga ke Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu misalnya PBB, pun tidak ada reaksi yang memperangsangkan daripada pihak PBB sendiri. Malah OIC sendiri pun dikatakan tidak mengambil sesuatu langkah yang dilihat akan memberikan impak atau kesan kepada perjuangan umat Islam untuk mempertahankan rakan-rakan kita di Palestin. Komen Datuk. Ya, kalau kita lihat daripada sejarah penubuhan rejim kerajaan Zionis itu sendiri, sebenarnya kita tak boleh lari daripada ini merupakan
hasil perencanaan dan perancangan sebilangan manusia yang berada dalam PBB. Kan? Itulah satu-satunya negara yang dibina dan dibentuk atas resolusi PBB, ambil tanah rakyat Palestin. Kalau kita kira itu tahun sekitar tahun 1947 resolusi itu kan, sebelum dilaksanakan pada 1948. Masa itu sendiri sudah 52% tanah Palestin diberikan begitu sahaja kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi daripada situ sebenarnya kita fikir sesuatu yang sangat tak kena. Titik tolak itu sendiri kita rasakan macam menimbulkan kesangsian. Cuma bila dengan pengalaman demi pengalaman, peristiwa demi peristiwa, Majlis Keselamatan kita fikir tidak memberansangkan PBB itu, dan lebih menyedihkan bila di kalangan orang Islam sendiri pun nampaknya rentaknya sama. OIC yang sepatutnya mengepalai bantahan, Liga Arab yang sepatutnya lebih dekat dengan benda yang macam tu, sepatutnya mereka ini dulu yang ke depan. Tapi ialah hasil yang kita nampak atau kenyataan yang kita nampak, benda tu sebagaimana yang ada lah. Cumanya atas dasar kita tidak boleh selamanya menanti dan menunggu orang dulu. Walaupun kalau kita kata tanggungjawab ni dia orang dulu, tapi kalau kita nak tunggu macam tu lah, maka kita kena jadi satu penggerak. Kita kena ambil action. Kita jadi ejen untuk menggerakkan. Maka kalau saya nak sebutkan, kongsikan apa hasil kerja buat My Aqsa umpamanya, wakil kita hantar ke OIC, kita bincangkan ruang mana yang sepatutnya kita saja sebelak kat dia. Bukan dia tak sedar barangkali benda tu, tapi bila ada pihak lain yang menunjukkan keprihatinan, rasa semacam ada sesuatu yang boleh menggerakkan. Tak banyak pun dia gerak sikit. Kalau boleh saya kongsikan, dalam isu perundangan, bila kita kemukakan tuduhan ataupun kita gunakan angkat kes kepada ICC dengan format yang disediakan oleh ICC, akhirnya kita dapat bawa OIC dan Liga Arab untuk bersama dengan kita menyokong tuntutan yang kita buat. Okey. Baik, kita akan sambung lagi Datuk ya, tapi seperti biasalah kita akan berehat hanya untuk seketika, dan kembali nanti banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk. Tapi saya ingatkan lagi, kalau anda juga mungkin ada perkara-perkara yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami di ruang bicara hari ini, jangan lupa gunakanlah dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda. Mungkin anda juga ingin bertanya sesuatu kepada tetamu kita, jadi gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Baiklah, kita berehat dulu dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, Alhamdulillah kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting, iaitu membugar solidariti konflik Palestin-Israel. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Abdul Rashid Idris, iaitu ahli lembaga pemegang amanah Yayasan My Aqsa. Baik, kalau kita lihat kepada pendirian negara kita sendiri itu ya, biarlah kita dengar kenyataan keras dan tegas yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila peristiwa serangan yang dibuat oleh Israel di Masjidil Aqsa itu sendiri, dan ketegasan itu sebenarnya adalah sesuatu yang cukup menguatkan lagi sokongan kita sebenarnya kepada perjuangan rakyat Palestin itu sendiri. Jadi apakah Datuk secara peribadi melihat bahawa dengan sokongan dan juga pendirian kerajaan kita terhadap kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin itu sendiri memberi kekuatan sebenarnya kepada Yayasan My Aqsa sendiri untuk meneruskan perjuangan yayasan ini? Baik, kalau kita lihat dari sudut perjuangan pembebasan Palestin ini dan pembabitan Malaysia sebagai satu kerajaan, kita punya sejarah yang sebenarnya indah dan manis, diterima baik oleh kalangan orang Palestin, bahkan masyarakat Arab antarabangsa sejak sekian lama mengiktiraf Malaysia ini. Daripada kerajaan yang dulu sampai ke yang sekarang ini, kita memang terkedepan di dalam menyuarakan kepentingan rakyat Palestin. Kita terkedepan di dalam membela apa yang ditimpakan kepada rakyat Palestin, dan begitu banyak yang
yang diberikan kemudahan kepada rakyat Palestin. Tak kira lah kalau kita kata Malaysia dia boleh berubah kerajaan, tetapi pendirian terhadap Palestin tu saya kira agak firm, tegas dan tidak berganjak yang tu. Konsisten, yes. Kita memang konsisten di situ. Dan alhamdulillah saya fikir itu merupakan satu anugerah Allah Taala bagi kepada kita. Isu Palestin, isu Masjid Al-Aqsa sebenarnya mempunyai ruang yang sangat dekat dalam hati orang Islam di Malaysia khususnya. Jadi kerana itu saya rasa oleh kerana itu maka Yayasan My Aqsa ini kita gunakan ruang ini untuk kita kalau nak katakan urge lagi, kita gesa lagi kerajaan untuk lebih proaktif. Mungkin dengan sekadar nota bantahan dan sebagainya, itu satu benda yang sudah cukup kuat di sudut diplomatik, tetapi kita boleh bagi bantuan dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan kerajaan kita yang dulu yang sebelum ini pun sebenarnya sangat banyak memberi bantuan kepada Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Kita tak mikir rakyat, memang saban tahun sentiasa ada saja tabung dana dan sebagainya yang dihantar ke Merata Ceruk, sama ada dalam Palestin ataupun di kemah-kemah pelarian di luar sana. Itu memang sebenarnya benda yang banyak. Tanpa kita nafikan, di celah-celah itu ada juga yang menunggang isu. Jadi saya rasa yang tu juga benda yang patut kita sedar dan cakna. Jangan kerana isu ini sangat dekat dengan kita menyebabkan ada pihak yang mengambil kesempatan. Akhirnya faedahnya tak sampai ke sana seperti mana yang kita harapkan. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, My Aqsa tumpu kepada Masjid Al-Aqsa. Kerana kita mengiktiraf kerja daripada pertubuhan-pertubuhan yang lain merata tempat. Di Gaza terutamanya ada, di tempat-tempat lain, di kemah-kemah pelarian ada. Jadi macam kita tumpukan untuk lebih kepada Masjid Al-Aqsa dan kita berurusan dengan pihak otoriti di sana. Dan kerana itu kita memang sangat mengharapkan kerjasama, dan bila kerajaan Malaysia berada pada laluan yang sama, maka kita sebenarnya sangat berbesar hati, dan insya-Allah ke depan ini kita memang akan terus bersama dengan kepimpinan kerajaan untuk lebih dekat dengan isu-isu di Masjid Al-Aqsa tu namanya. Okey, Datuk, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Kalau tak silap saya lah, Encik Zaili dari Pahang difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Zaili. Waalaikumsalam Datuk Sarkawi dan dengan ahli panel. Selamat malam, menyambut bulan Ramadan Saya punya pandangan dari situ je. Kita banyak dah berkecimpung berkelibat dengan pembebasan Masjid Al-Aqsa dengan Palestin. Tak lama lagi 15 bulan 5 ni ada sambutan hari Nakbah betul? Nakbah. Tapi saya lupa di Malaysia ni semua NGO lupa, dan kerajaan-kerajaan lupa satu je. Yang membuat pembunuhan rakyat Palestin yang 15 bulan 5 tahun 48 tu. Ketuanya siapa? Ketuanya bukan ke Harry Geni. Bersama dengan LMB Lord Louis Mountbatten, bersama dengan Gerald Templar. Tapi di Malaysia ni nama tu masih ada lagi. Patutnya nama tu dikukuh, dibuang, dihapuskan terus. Itu yang kena rakyat Malaysia kena buka mata. Itu sampai sekarang saya minta 15 bulan 5. Hampir 700,000 rakyat Palestin disembelih 15 bulan 5 tahun 48. Itu saya harap kerajaan buka mata, lepas tu NGO di Malaysia buka mata. Nama-nama jalan yang melibatkan nama pemimpin-pemimpin British ni haruslah digugurkan, dibuang, dihapuskan terus dari bumi Malaysia. Itu yang paling penting sekali. Itu yang kena NGO kena buka mata. Lagi benda tu tetap dibuka mata, selagi itulah sampai sekarang benda tu saya tengok orang kata kita lupa 15 bulan 5 tu apa yang berlaku, siapa yang punya anggaran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Zaili dari Pahang. Ini pun satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya, dan apa yang disebut oleh Zaili itu sebenarnya itulah juga persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk, mungkin towards the end of the program, tapi dia bangkitkan juga tentang sambutan hari Nakbah yang akan disambut nanti, dan ini untuk mengingatkan kewujudan Palestin, negara Palestin itu sejak tahun 1948.
Tapi mungkin Datuk ingin komen tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita sebentar tadi tu. Tak, saya rasa itu memang satu saranan yang agak wajar. Dan insya-Allah lah saya fikir mungkin kita boleh bawa kepada saluran-saluran yang betul untuk pihak-pihak yang berkaitan review balik. Untuk tukar nama tu bukan satu yang besar. Banyak dah nama-nama yang jalan ditukar. yang lain yang kita tukar kan. Jadi saya rasa dalam kesedaran dan kita kata sentimen kita terhadap Palestin dengan watak-watak manusia yang terbabit menyembelih orang Islam di sana. Saya rasa fikir itu satu saranan yang menarik lah. InsyaAllah saya fikir kita boleh kedepankan, insyaAllah. Okey, saya juga nak tanya satu lagi persoalan kepada Datuk. Bila kita bercakap tentang apa yang berlaku di Palestin itu, pertembungan ataupun berlakunya pertembungan ataupun konflik di antara Palestin dan Israel itu, dari pandangan Datuk sendiri, apakah sebenarnya ini merupakan isu kemanusiaan, bukan ada kaitan dengan agama? Dia kalau kita nak katakan ia adalah isu kemanusiaan, tapi dia bukan isu kemanusiaan semata-mata. Kerana isu Palestin bukan sekadar tanah Palestin. Ia membabitkan Masjid Al-Aqsa. Salah satu kiblat orang Islam. Kiblat sebelum dipindahkan ke Kaabah, itulah kiblat orang Islam. Itulah tanah suci orang Islam. Di situlah tempat Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj berada di sana. Solat berjamaah dengan para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Situ kita katakan sebagai tempat permulaan Mi'raj. Dan disitulah tempat simbol solidariti dan kesatuan seluruh utusan Allah Ta'ala daripada dulu sampailah kepada zaman Nabi SAW. Semua duduk jadi makmum kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nak tak nak, kalau kita katakan isu itu isu kemanusiaan, betul. Kerana tanah apabila diimplementkan, dilaksanakan, contohnya law of absence, tanah bangunan atau rumah yang kosong selama 7 hari, automatik akan dirampas. Datang settlers ini daripada mana-mana, orang tuan rumah tengah duduk begitu, boleh halau macam tu saja. Yang tu bukan berlaku pada orang Arab Palestin Islam saja, dia juga berlaku kepada yang bukan Islam. Jadi isu itu isu kemanusiaan. Tanah dirampas, bangunan, ada satu peraturan iaitu mana bangunan, atas tapak bangunan itu pihak berkuasa tempatan Israel jadikan sebagai taman permainan yang boleh bebas diakses oleh semua settlers ini tadi, yang menyebabkan gangguan pada seluruh penghuni. Dan penghuni itu bukan orang Islam saja, non-Muslim pun ada juga sebahagiannya. Dan yang tertindas cuma majoritinya yang kena ialah orang Islam. Jadi kalau dari sudut itu kita katakan ini tak nanti orang Islam yang bukan Islam pun patut tahu ini ialah benda yang salah. Dan kerana itu, kalau saya nak bawa balik kepada isu perundangan yang kita nak bawa, kita nak buktikan apa yang dilakukan oleh Israel ini terhadap orang Palestin, kalau ia dilakukan oleh orang lain terhadap Amerika sekalipun, tetap itu dikira sebagai jenayah perang. Kita nak pergi sampai kepada point, ini bukan sekadar kalau orang Yahudi buat kat Palestin jenayah, buat kat orang tak jenayah. Tak, sama je. Kita nak beritahu apa yang dilakukan oleh Israel Zionis ini bila merampas tanah orang Islam, rampas tanah dan bangunan orang-orang Arab Palestin, orang Palestin, memusnahkan begitu banyak kebun, bangunan dan sebagainya. Itu bukan sekadar di Palestin dia salah, di tempat lain pun salah. Jadi kita nak beritahu itu jenayahnya, jenayah perang yang kita nak bawakan ke ICC tu, yang tu. Baik. Dari sudut agama, tadi yang saya katakan tadi, Masjid Al-Aqsa ialah tempat persatuan orang Islam. Dan disitulah tempat yang Nabi SAW sebutkan sebagai ada kelebihan solat di sana. Tempat yang Nabi sebutkan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh nak bermusafir, nak berjalan, melainkan ketiga masjid. Masjid Hadha, masjid aku, masjid Nabi, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa, kata Nabi. Jadi itu memang tempat agama yang kita tak boleh nak nafikan, tak boleh nak ketepikan. Kan? Jadi sampaikan kepada ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata kalaulah satu hari nanti seorang itu ada tanah sebesar sepanjang tali kekang kuda, yang dia daripada situ dia boleh nampak Baitul Maqdis, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa, keutamaan Baitul Maqdis yang Allah Ta'ala kata ia diberkati. Maka
ia adalah isu agama untuk kita pertahankan. Kerana di sana agenda negara Israel Raya ialah untuk mengambil alih Masjid Al-Aqsa itu. Dan itu sesuatu yang sama sekali kita takkan redha. Okey. Satu lagi persoalan juga yang mungkin penting disampaikan di sini. Saya difahamkan bahawa sebelum ini ada 28 pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang telah pun menyerahkan memorandum bantahan kepada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel di Masjidil Aqsa itu sendiri. Tetapi saya difahamkan bahawa Yayasan My Aqsa selaku NGO juga tidak menyertai 28 NGO yang telah menghantar memorandum ataupun bantahan kepada Joe Biden. Kenapa? Kalau kita nak katakan bukan My Aqsa saja, ada lagi banyak pertubuhan-pertubuhan lain yang tak masuk kan. Dia bila kita tak masuk bukan bermakna kita tidak bersama. Hati dan sanubari perjuangan kita bersama dengan kesemua 28 itu dan yang lain-lain melakukan bantahan. Cuma pada waktu tersebut kita tak berkesempatan dan kita kira kita ada keutamaan daripada laluan yang lain. Jadi kita fikir kita ambil lorong yang lain yang tak apalah orang pihak-pihak lain akan ke depan untuk yang itu, kita akan ikut, kita berada di belakang, kita tak lari. Tapi pendirian yayasan My Aqsa sendiri dalam isu ini, ya, itu sesuatu yang memang perlu kita katakan perlu dibantah. Dan kita menggesa kerana kita berhubung dengan pihak yang berhormat, Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan ternyata reaksi daripada pihak kerajaan sangat baik. Kerana itu berlakunya bantahan daripada pelbagai pihak dalam kerajaan. Parti-parti yang berada dalam kerajaan menghantar bantahan. Apakah My Aqsa merasakan bahawa kalaupun memorandum dihantar kepada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, apakah My Aqsa, Yayasan My Aqsa menjangkakan bahawa tidak akan ada satu tindakan yang positif, tindakan yang kuat, tindakan yang boleh membawa impak ataupun kesan kepada apa yang berlaku di Palestin? Secara realitinya saya rasa sebenarnya dia tidak memberikan satu impak yang besar. Tapi kalau tak ada siapa yang bantah, dia seakan-akan menggambarkan orang Islam tak cakna. Orang Islam tak ambil berat dah tentang saudara-saudara di Palestin sana. Jadi saya kira walaupun orang kata berapa banyak kesan, mungkin kesan dia tak banyak. Joe Biden mungkin tak ambil tahu pun langsung siapa yang bantah dia. Tetapi di sana media seluruh dunia melihat Malaysia ada suara untuk melakukan bantahan, bukan sekadar orang perseorangan, bukan sekadar daripada NGO-NGO yang 28 tadi, tetapi suara kerajaan juga kita suarakan, kita sampaikan. Dan ini kalau kita katakan untuk jangka pendek mungkin tak ada kesan sangat, tetapi dia, saya fikir itulah gambaran kita masih punya hati dan sanubari, kebersamaan dan solidariti dengan orang-orang Palestin. Dan saya bila kita berhubung dengan tuan yang terutama duta Palestin dan sebagainya, dia memang sebenarnya sangat dekat dengan Malaysia kerana senantiasa bugar. Kita katakan dia punya sokongan itu. Jadi kalau bayangkan kalau kita dengan tanggapan tak ada kesan punya ni, apa pula pandangan di pihak orang Palestin? Orang Malaysia tak peduli. Kan? Jadi kerana itu kita kira kalau ada suara-suara kata tak berfaedah dan sebagainya, mungkin pada satu sudut, tetapi kita kena lihat angle yang lain. Ini adalah solidariti kita. Saya tertarik hati tadi dengan apa yang disebut oleh pemanggil kita dari Pahang tadi, kata silap saya, daripada Kuantan tadi, iaitu saudara Zaili dari Pahang tadi. Dia menyebut tentang sambutan hari Nakba, iaitu untuk mengenangkan kewujudan Palestin pada tahun 1948. Mungkin Datuk boleh terangkan kepada mungkin ramai yang tak mengetahui tentang apa signifikannya sambutan hari Nakba ini kepada rakyat Palestin itu sendiri tu. Kita boleh pandang daripada angle yang berbagai tau. Pasal asal tanah itu memang tanah orang Islam, tanah Palestin. Itu ialah tanah yang dibuka, tanah yang diambil alih. Memang penghuni asalnya ialah orang Arab Palestin. Kalau kita kira sejarah daripada zaman dulu, sebelum kemudiannya Allah Ta'ala memerintahkan pada zaman Nabi Musa untuk Bani Israel masuk ke situ. Sebelum itu ini memang tanah orang Palestin. Jadi itu asalnya. Kemudian kalau kita nak patah balik kepada sejarah belakang, tanah itu pernah dikuasai oleh Rom Byzantine.
Waktu itu orang Yahudi tak boleh masuk pun Baitul Jerusalem itu, Bandar Ilya. Hanya selepas 600 tahun kemudian, peraturan pada 132 Masihi, pada ketika pembukaan Palestin oleh zaman Sayyidina Umar 637, Sayyidina Umar lah yang mencabut larangan tersebut. Membenarkan orang-orang Yahudi ini masuk, menunjukkan toleransi Islam kepada semua bangsa dan agama yang ada di sekitar itu, tidak dimusnahkan, kan? Nampak? Jadi daripada situ menunjukkan tanah itu sebenarnya tanah yang boleh didiami secara aman. Cuma apabila tanah itu dikuasai oleh British sebagai supreme power zaman penjajahan dulu, maka ketika British meninggalkan bumi Palestin, dia meninggalkan dengan memacak satu kerajaan Zionis di situ. Jadi hari Nakbah itu, walau kita katakan hari kewujudan negara Palestin yang sebenarnya memang dah ada, itu ialah hari, kita katakan hari kewujudan negara haram. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh pandang ini adalah angle perjuangan, dan ini sebenarnya angle, kalau kita nak kata istilahnya meratap, mungkin ada orang tak suka sebagainya, tapi itulah hari duka cita juga, kerana secara rasminya bila kerajaan British meninggalkan bumi Palestin, maka dengan itu rasmilah tertegaknya kerajaan Zionis dengan restu dan sokongan daripada kuasa-kuasa penjajah. Okey. Datuk, kita berehat buat kali terakhir, dan kembali nanti kita akan berkongsi lagi beberapa lagi persoalan menarik berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ini. Dan dua talian itu saya ingatkan lagi, masih lagi kami kekalkan kepada anda, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu membukar solidariti konflik Palestin Israel. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Abdul Rashid Idris, iaitu ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Al-Aqsa, dan kita masih lagi bercakap tentang membukar solidariti konflik Palestin Israel. Ada juga yang mencarangkan penyelesaian tu, apa yang disebut sebagai dua negara ataupun two state solution. Dikatakan sebagai satu-satunya cara untuk menamatkan konflik Israel Palestin ini. Pandangan Datuk, apakah ini boleh direalisasikan menjadi satu realiti yang mungkin boleh menyelesaikan masalah ini? Baik, pertama sekali dari sudut hati dan sanubari sebagai seorang Muslim, sama ada kita berada di Malaysia atau di mana saja, kalau kita membayangkan rumah yang kita diami, yang kita duduk, kemudian datang orang yang tak tahu daripada mana, terus masuk, rampas rumah kita, halau kita keluar selai sepinggang macam tu. Agak-agak apa perasaan? Itu saya kita rasakan, benda tu bukan berlaku sekali-sekala, benda tu berlaku begitu banyak, dan kita ada data. Bila tim peguam kita, selepas kita memfailkan pendakwaan di ICC tu, tim pendakwaan kita telah pergi ke Baitul Maqdis, kita pergi ke At-Tur, kita pergi ke Silwan, kita pergi ke Wadi Homs, kita interview lebih 30 orang saksi untuk kawasan itu, dan kita punya data tentang betapa banyaknya kemusnahan yang berlaku. Jadi kalau musnahan demi kemusnahan ini berlaku, saya fikir sangat wajar untuk perasaan hati dan sanubari orang Palestin itu sendiri untuk tidak menerima kewujudan Yahudi itu. Kan? Di sudut itu. Dan kerana itu, bila kita fikirkan dari sudut ini juga, memang sama sekali sebenarnya kita tidak akan boleh reda dengan kewujudan negara haram Israel. Itu satu asas. Cuma kita perlu berbicara secara realistik. Berapa lama persengketaan ini kita nak teruskan? Kita yang duduk di luar, yang membantah di luar begitu dan begini, kita tak lalu tentang apa yang dilalui, yang dialami oleh saudara kita di Gaza, yang ada di Timur Barat, yang ada di Al-Quds sendiri, yang sedang dibantai di Masjid Al-Aqsa. Berapa lama nak boleh begini? Jiwa manusia itu ialah dengan tekanan dan tekanan itu menyebabkan apa reaksi yang boleh kita buat. Maka apabila diusulkan two state solution,
maka pada saya fikir sebagaimana yang diusulkan, dengan segala kepincangan yang berlaku buat masa ini, itulah satu keadaan yang kita kira baik sikit daripada membiarkan konflik itu berterusan. Kita namakan dia konflik pasal kita fikirkan dia berperang, tapi sebenarnya lebih tepat itu ialah penindasan. Orang-orang Palestin ini adalah serangan-serangan terpencil, tetapi itu semua adalah reaksi dan tindak balas di atas tekanan dan kezaliman yang bukan bermusim sepanjang tahun. Sepanjang tahun berlaku tekanan begitu, dan bila berlaku sikit sebanyak pertempuran kecil, maka orang kata itu konflik. Seakan-akan berlaku perang dalam, tapi sebenarnya hakikatnya satu pihak menzalimi, yang kalau kita istilahkan, kalau di Afrika Selatan dulu orang panggil apa? Apartheid kan? Apartheid. Itu yang sangat-sangat berlaku dan lebih teruk daripada apa yang berlaku di Afrika Selatan sana. Jadi cumanya penyelesaian two-state solution itu adalah satu penyelesaian yang kita kira agak realistik buat masa ini. Bukan maknanya dapat hak semua, tetapi sekurang-kurangnya dapat patah balik, ambil berdasarkan kepada peta 1968 kan, 1967. Maknanya lebih baik untuk dikembalikan ke situ. Dan PBB juga telah pernah meminta untuk Israel ini memulangkan kembali tanah-tanah yang diambil. So, cuba bayangkan daripada Israel, orang-orang Yahudi datang ke Palestin ini, kalau kita ambil kira dalam sejarah moden, seawal 1880-an, ketika mana duduk di negara Eropah itu semua orang tak suka kat Yahudi, semua benci kat Yahudi, mana nak dicampakkan bangsa ini, last kali campakkan ke Palestin. 1897 pertubuhan Zionis sedunia ditubuhkan. 1867. 1917 ketika pendedahan deklarasi Balfour, ternyata sudah ada perancangan British untuk menempatkan Yahudi di Palestin. Maknanya selari dengan kehendak Zionis. Kan? Jadi perancangan itu menyebabkan bertimbun-timbun ramai yang datang daripada pelbagai negara, semua Yahudi datang duduk di sana. Kan? Jadi bila duduk di sana, sepatutnya datang sebagai pendatang, diberikan kerja ke sana sini, ada permit. Last kali dah jadi terbalik. Dia pula yang oppress, dia pula yang beraksi, dia yang meletakkan berbagai peraturan menyekat penduduk asal dan terutamanya orang Islam. Saya ambil contoh benda yang antara yang kita katakan bagaimana tak timbulnya ketegangan terutama di bulan Ramadan. Peraturan dalam Masjid Al-Aqsa itu sendiri pukul 12 tengah malam tutup, siapa pun tak boleh masuk. Sedangkan orang Islam kena tambah dalam bulan puasa, ini bulan tu beribadat, semua nak iktikaf dalam masjid. Jadi kalau dalam musim-musim yang lain mungkin tegang, tapi bulan Ramadan orang nak ibadat, jadi situ nambahkan semarak lagi. Belum lagi yang ambil kira peraturan orang daripada luar Baitul Maqdis yang berusia bawah 60 tahun tak boleh masuk melawat Masjid Al-Aqsa. Kan? Jadi dengan semua peraturan itu, sebenarnya kalau ada orang kata kita tolak two-state solution, saya fikir itu ada asasnya juga. Cuma kita katakan dalam apa solusi yang lain, yang tu je yang ada. Cuma sekarang ini dua pihak Palestin, Fatah dan Hamas akhirnya bersetuju secara dasar untuk penyelesaian yang itu. Dengan sedikitlah perbezaan pandangan. Yang jadi masalah ialah Israel Israel tu yang tak nak. Jadi bila dia tak nak, benda tu tergantung begitu sajalah idea tu. Usul ataupun saranan daripada PBB itu terhenti di situ. Kerana itu kita cuba bawa satu angle tadi yang saya katakan, kita nak bawa Yahudi ini, rejim ini ke muka pengadilan di ICC. Kita nak seret dia dengan segala bukti yang ada. Inilah war of crime, jenayah perang dan jenayah terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kalau nak dihimpunkan bukti-bukti yang ada, memang dah cukup lengkap lah. Tapi betapa yakinnya sebenarnya Yayasan Al-Aqsa sendirilah apabila membawa kes ini untuk didakwa di ICC itu sendiri, pendakwaan di ICC, apakah Al-Aqsa yakin, Yayasan Al-Aqsa yakin bahawa ianya akan mencapai matlamat yang diinginkan?
Buat masa ini maknanya kita menyedari benda ni bukanlah mudah. Daripada 2018 kita usahakan, 2019 beberapa pertemuan dengan pendakwa raya di ICC, dia bermula daripada ICC minta bukti. Kalau kita kata bukti dah banyak, tak. Orang di bidang perundangan dia tahu, kita kena bawa bukti. So itu yang kita usahakan. Kita bawakan bukti. Bila pihak pendakwa raya mengiktiraf bukti memang ada berlakunya jenayah perang, baru dia bawa pada satu proses pre-trial chamber yang dianggotai oleh 3 hakim di ICC. Dan di situ dibincangkan pula, dipanggil ke boleh hakiman. Maksudnya ada tak satu kita kata apa, kelayakan untuk ICC mendakwa Israel. Okay. Isu itu pula, bila isu yang tu Israel bantah. Dia kata ICC tak ada hak atas dia. Pertama, dia bukan members. Yang kedua, dia kata Palestin bukan bumi berdaulat. Jadi kita mengharungi benda yang itu, dan apabila pihak ICC buktikan akhirnya ada asas dan dipanggil untuk amicus curiae daripada berbagai pihak, ada 50 pihak yang masuk untuk membantu penghujahan. Majoritinya ialah berpihak bagi pihak Israel. Okay. Tapi sampai ke level itu, akhirnya pada Februari 2021 ICC membuktikan ada kes. So pada kita, adakah kita berjaya untuk ke hujungnya? Buat masa ni kita berjaya sampai ke tahap itu. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada pintu yang sudah mula terbuka sebenarnya. Yes. Okey, satu lagi perkara juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk lah. Kita bercakap tentang apa yang berlaku di Palestin itu, dan ianya sebenarnya mencabar tentang perpaduan umat Islam di seluruh dunia sebenarnya. Tetapi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa kalau di Palestin itu sendiri sudah ada dua kumpulan, iaitu Fatah dan juga Hamas, dari segi perpaduan itu sendiri di kalangan rakyat Palestin sendiri, apakah Datuk melihat ianya juga seolah-olah memberi kelebihan kepada pihak Israel sendiri, pihak Yahudi sendiri untuk terus menguasai Palestin itu dengan mudah? Kalau kita membiarkan saudara-saudara kita itu terus bertelagah tanpa ada usaha untuk pembaikan, maka itu memang Yahudi akan bersorak lah. Dan benda itu juga diketahui oleh orang-orang di sana. Jadi kerana itu bukanlah kita kata Masjid Aqsa atau Malaysia saja. Banyak pihak yang lain sebenarnya kita memang berusaha untuk menyatukan. Dan lanjutan daripada persidangan ulama sedunia yang kita buat tahun lepas itu, memang Kesatuan Ulama Sedunia bersama dengan Masjid Aqsa menjadi sekretariat untuk kita melaksanakan resolusi persidangan. Antara resolusi utamanya ialah perpaduan tadi. Kita menyatukan semua pihak yang berkaitan dengan Palestin ini. Dan bila-bila kita duduk sekali, akhirnya diorang mengakui sebenarnya isu kita sama. Perbezaan itu ialah daripada sudut kepimpinan dan sebagainya. Pergeseran itu kalau tak ada parti pun orang bergeser juga. Tapi dari sudut rakyatnya semua menyedari musuh kita ialah Israel, Zionis itu. Dan Malaysia juga sebenarnya digesa lah supaya meningkatkan bantuan kepada rakyat Palestin sendiri dalam menghadapi situasi yang cukup tertekan ketika ini oleh rakyat Palestin sendiri. Apa yang pendekatan yang akan dilakukan ataupun telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Yayasan Masjid Aqsa sendiri dari aspek bantuan kepada rakyat Palestin? Baik, ini satu benda yang sebenarnya saya fikir agak hangat dan sensitif kalau kita tersilap cakap. Dalam suasana kemurahan orang rakyat Malaysia, muncul penunggang-penunggang isu yang telah mengambil kesempatan daripada kemurahan ini. Itu satu benda yang kita kena sebut benda tu. Kalau nak katakan orang Palestin ini menderita, sebenarnya keseluruhan Palestin itu banyak penderitaannya. Banyak penderitaan. Dia bukan sekadar di Gaza, dia di tepi barat, di Baitul Maqdis dan banyak tempat yang lain, dan termasuk kemah-kemah pelarian kan yang tu. Baik, pihak-pihak yang mengutip derma ini, kadang-kadang yang saya nak sebutkan ialah kita perlu agak lebih teliti, yang nak dibawa tu sebenarnya nak dihantar ke mana. Kita patut prihatin. Duit yang kita bagi tu, dia bukan just kita bagi begitu saja. Kalau tak ada isu, benda tu okey. Tapi bila timbul adanya suara-suara mengatakan duit tak sampai dan sebagainya, sebenarnya apa?
Dia mungkin boleh dia tak sampai ialah bila kempennya ialah bantuan untuk Baitul Maqdis, untuk Masjid Al-Aqsa. Tapi duit yang dihantar, yang dikolek ni dibagikan kepada kemah pelarian tempat lain. Duit tu berguna juga, tapi kemah lain. Tapi kalau kata-kata hari tu kempen untuk Masjid Al-Aqsa, tak dapat pun kat sini. Memang tak dapat lah, pasal kawan yang kempen tu dia salah alam, dia salah tajuk. Ibaratnya kalau saya suka bagikan, bila kita berlaku bencana banjir kata di Pahang, kita buat iklan untuk kutipan derma bangsa banjir. Bila duit dapat, kita bagi kepada orang miskin di belah Kedah. Orang sana dapat juga faedah, tapi yang kita jual nama tadi yang sini. Jadi itu sebenarnya yang kita gesa supaya pihak-pihak yang mengutip ini lebih telus. Kalau kita ambil hantar untuk ke Gaza, ada pihak yang di sana, orang kita yang memang diyakini berada di sana, salurkan ke sana. Kalau nak gunakan ke Baitul Maqdis, hantar ke Baitul Maqdis. Dan kalau boleh kita kongsikan, Baitul Maqdis ini sebenarnya dia di bawah kelolaan Kementerian Wakaf Jordan. Segala gaji imam, segala proses perbelanjaan di Masjid Al-Aqsa itu di bawah Kementerian Wakaf itu. Dan Kementerian Wakaf itu pula, dana dia pula tentu saja ambil, bukan Jordan, bukan satu negara yang kita katakan kaya. Jadi dia memerlukan sumbangan dan bantuan. Oleh itu, kalau ada mana-mana pihak yang ingin menyumbang kepada Masjid Al-Aqsa, direct Masjid Al-Aqsa tu, kami sebagai di Yayasan Masjid Al-Aqsa tu, kita bukan minta orang hantar duit kat kita untuk kita pergi. Tak. Kita just facilitate kan. Kita boleh linkkan pihak-pihak yang nak hantar ni terus pergi ke autoriti yang berhak menerima duit tersebut. Segala wakaf, segala apa semua tu hantar ke sana dengan betul. Jangan tercicir ke tempat lain. Pasal tidak orang akan bawa merata ceruk datang ke Malaysia, datang ke negara seberang dan sebagainya, mengaku sebagai imam yang tu sebagai yang ni, kutip derma tak tahu pergi mana. Dia kemudian jual nama. Baru ni pihak berkuasa Palestin di Malaysia kan buat laporan polis. Bila ada Arab sendiri yang jual nama, kononnya kalau tak dibayar sekian-sekian jumlah duit, maka bil elektrik yang meningkat di bulan puasa di Masjid Al-Aqsa itu tak mampu dibayar, menyebabkan kerajaan Israel akan tutup, potong bil elektrik. Itu satu benda yang sebenarnya mengelirukan dan salah fakta tu. Kerana di pihak berkesana, bil tu sebenarnya lebih banyak daripada yang dia dakwa, dan sudah ada pihak bertanggungjawab yang menguruskannya. Kalau nak bantu, bagikan bantuan ke sana, bukan hantar pada orang perseorangan. Baik, mungkin kita ada lebih kurang 6 minit masa lagi sebenarnya. Datuk, apa lagi yang Datuk ingin sampaikan lah mewakili Yayasan Masjid Al-Aqsa ini? Ialah dari segi aspek bantuan kita, macam Datuk sebut tadi lah, rakyat Malaysia memang pemurah sebenarnya. Kita sentiasa sebenarnya bersimpati dengan apa yang menimpa rakyat Palestin disebabkan oleh kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel itu sendiri. Dan kita juga merasakan, kita juga menaruh harapan yang tinggi bahawa seluruh dunia sebenarnya akan memberi perhatian kepada apa yang berlaku di Palestin itu. Kalau kita lihat apa yang berlaku apabila Rusia menyerang Ukraine misalnya, satu dunia sebenarnya bangkit mengutuk Rusia dan sebagainya. Tetapi bila berlaku di bumi Palestin, nampaknya banyak negara-negara besar yang melihat itu sebagai satu perkara yang kecil dan tak perlu diberi satu perhatian yang serius. Jadi pendirian Yayasan Masjid Al-Aqsa dalam isu ini tu, dia sebenarnya tidak ada satu penyelesaian jangka pendek, memang kita tak boleh nak mimpikan lah. Kan? Dan itulah realiti kehidupan. Sikap double standard pihak-pihak berkuasa bila kena kepada selain daripada Palestin, semua bangkit. Ini ialah kekejaman, ini ialah operation, ini ialah begitu dan begini. Tapi bila saya fikir barangkali mungkin oleh kerana terlampau kerap barangkali Palestin ni kena tindas. Orang kita ibaratkan macam menganggap mangli dah. Mangli, perkara biasa. Perkara jadi biasa. Hakikatnya kita kata biasa, tetapi saudara-saudara kita yang berada di sana, itulah tekanan sepanjang tahun yang mereka terima, sepanjang masa. Dari semasa ke semasa, ada saja serangan, ada saja pertempuran-pertempuran kecil, ada saja mangsa, ada saja pembunuhan dan sebagainya. Jadi sesuai kalau kita nak katakan, kena ada satu dibagi pelbagai pihak lah, maksudnya kalau Yayasan Masjid Al-Aqsa kita ada dengan kita punya silibus dan modus operandi sendiri, tapi di pihak-pihak yang lain juga kita perlu siapkan supaya isu ini dia sentiasa segar. Dia bukan bila berlaku bencana baru kita teringat Palestin, bila masuk musim orang ceramah Isra' Mi'raj baru teringat kat Masjid Al-Aqsa. Kita nakkan supaya rakyat tahu
kita dan Palestin ini sebenarnya dekat. Ya. Kita dekat dan sepatutnya kita kena lebih cakna dan ambil berat. Kerana itu, kalau boleh saya sebutkan benda ini, sebenarnya isu perbahasan fiqah yang panas dan tidak dipersetujui oleh ramai orang. Terutama bila yang mengeluarkan fatwa itu ialah daripada ulama besar seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang larangan melawat Masjidil Aqsa, melawat Palestin bagi orang yang bukan Palestin di situ. Jadi antara resolusi yang kita keluarkan dalam persidangan ulama hari itu ni ialah untuk menghimpunkan kembali ulama supaya menilai semula fatwa tersebut. Kerana fatwa tersebut ialah fatwa dari sudut politik. Jelas fatwa tersebut ialah kerana kita tak nak adanya pengiktirafan kepada negara haram Israel. Jadi dia bukan fatwa yang solid kerana larangan agama. Pasal dari sudut asasnya Nabi suruh kita melawat Masjid Al-Aqsa ini. Jadi dan dari sudut pihak-pihak yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa itu sendiri, kalau makin kurang pengunjung Masjid Al-Aqsa di kalangan orang Islam, sedikit sebanyak menjejaskan ekonomi, menjejaskan sara hidup orang di sana, dan dia ada ruang untuk pihak berkuasa Israel ini membuat peraturan-peraturan yang pelik-pelik. Dia akan buat. Dia telah buat di Masjid Ibrahimi di Hebron dengan begitu banyak gangguan dan sebagainya, sampai pernah satu ketika berlaku satu orang lelaki profesor dia bunuh orang Islam yang di sana tengah solat, kan, ketika solat subuh ketika itu. Jadi bila tercetus yang macam itu, dia buat keputusan untuk mengelakkan berlaku lagi benda ni, kita pecah dua masjid. Satu untuk jadi, satu untuk Islam. Modus operandi yang sama sebenarnya cuba dibuat di Masjid Al-Aqsa. Jadi dia suka buat kekacauan dan kekacauan. Bila kurangnya orang Islam yang berkunjung ke sana, ada ruang kosong. Ruang kosong itu digunakan untuk pengunjung-pengunjung yang bukan Islam datang. Saya ingat salah satu daripada perkataan Menteri Wakaf Palestin ketika datang tahun lepas tu, dia sebut ada satu tempoh sebenarnya pengunjung ekstremis Yahudi tidak dibenarkan masuk. Maknanya dia tak boleh masuk, tak boleh buat ritual dia dalam masjid. Tapi selepas tahun 2017 kalau tak silap, dah diangkat larangan tersebut, dan orang Yahudi sesenang hatinya dia masuk dan dia buat ritual dia dalam kawasan orang Islam. Astagfirullah. Dia buat begitu. Dan sudah ada sekatan-sekatan waktu. Orang Islam masuk waktu yang sekian, orang yang bukan Islam boleh masuk masjid yang ni. Kita bimbang bila kita jauh daripada isu ini, akhirnya dia akan buat macam yang dia buat di Masjid Ibrahimi itu, dia akan bagi dua. Orang Islam masuk waktu sekian, ini untuk orang bukan Islam. Maka hilanglah kita punya maruah, kita punya kedaulatan terhadap Masjid Al-Aqsa, masjid orang Islam. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Dato' Abdul Rashid Idris, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Walaupun ada lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan, tetapi ialah seperti apa yang disebut oleh yang berbahagia Datuk, mewakili Yayasan Al-Aqsa, kita sebagai rakyat Malaysia hanya beberapa hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Aidilfitri. Jadi kita bayangkanlah bagaimana pula saudara-saudara kita di Palestin yang akan menyambut Aidilfitri kali ini. Apakah Zionis Israel akan terus memberi tekanan? Itu sesuatu yang dicangkakan akan terus berlaku sebenarnya, seperti apa yang disebut oleh Dato' Abdul Rashid. Jadi kita mendoakan semoga saudara-saudara Islam kita di Palestin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga mendoakan semoga segala apa yang dilakukan oleh Zionis Israel itu sendiri akan mendapat pembalasan yang sewajarnya. Itu harapan kita sebagai umat Islam. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.